Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi dalam satu lagi sesi pendengar exam di mana pada kali ini saya akan menerangkan mengenai ujian psikometrik untuk penguasa bomba grade KB41 dan juga penolong penguasa bomba grade KB29. Tahniah saya ucapkan kepada korang yang terpilih untuk menduduki exam pada kali ini. Gunakan masa yang ada ni untuk buat persiapan exam dengan terbaik sekali. Okay, so nama saya adalah Megat Syafrizo. Saya dah kira konsultan untuk Empire Jaya, di mana kepakaran kami adalah membantu para pencari kerja seperti korang semua untuk buat persiapan dengan terbaik, terutamanya calon ujian psikometrik untuk SPA. Okay, alright. So dalam video pada kali ini, seperti yang saya cerita tadi, saya akan menerangkan mengenai ujian psikometrik untuk penguasa bomba dan penolong penguasa bomba. Jadi jangan tutup sebelum habis. Teruskan menonton video ini sampai habis. Jangan skip, jangan lompat-lompat dan sebagainya. Dengar dengan teliti sebab ada banyak perkara yang saya nak share kepada korang, terutamanya bagaimana cara untuk lulus dalam ujian psikometrik ini. Okey, dah ready? Jom. Okey, ujian psikometrik, cara menjawab. Dalam slide pada kali ini, seperti yang saya beritahu tadi, saya akan menerangkan mengenai ujian psikometrik untuk penguasa bomba dan penolong penguasa bomba. Okey, sebelum tu, apakah tujuan exam ini diadakan? Okey, tujuan ujian psikometrik ini diadakan adalah untuk mengenal pasti calon-calon yang berpotensi untuk jawatan ini. Tak semua orang layak untuk bergelar abang bomba ataupun akak bomba. Okey, jadi tujuan ujian psikometrik ini diadakan adalah untuk memilih mereka yang betul-betul sesuai, okey, untuk jawatan ini sebelum dipanggil ke temuduga. Okey, dan juga diperlukan oleh calon terlalu ramai lah. Biasalah bila setiap kali SPA buat ambilan, buat pengumuman, memang ramai calon yang memohon. Okey, psikometrik ni kan dia ada 5. Okay, ada 5 teras utama ujian yang korang kena teliti. Okay? Iaitu disiplin, kemahiran komunikasi, kebolehan kerjasama, emosi dan cara berfikir, dan juga ciri-ciri kepimpinan. Okay. Biasanya dalam exam nanti akan ada 100 lebih soalan. So, daripada 100 lebih soalan tu, dia akan dipecahkan pada 5 teras ini. Okay. Perbezaan di antara setiap ujian psikometrik ini, okay, 5 teras ini akan menentukan sama ada korang layak ataupun tidak untuk bergelar abang bomba ataupun akak bomba. Dan daripada 5 teras utama tadi akan ada 3 penilaian penting yang akan diuji, iaitu ujian kompetensi, ujian personaliti dan ujian integriti. Okay? Ketiga-tiga ujian ini akan dirangkumkan dalam 100 lebih soalan ujian psikometrik nanti. Okay? So untuk memudahkan anda faham, okay, ibaratkan 5 teras ini adalah bakul ataupun basket. Okay? So bila korang dah habis jawab soalan psikometrik nanti, jawapan korang akan dimasukkan ke dalam ke 5 bakul ini. So mana bakul yang paling tinggi, itulah yang menentukan sama ada korang lulus ataupun gagal dalam ujian kali ini. Sebab untuk jawatan bomba ini, disebabkan dia adalah jawatan yang beruniform, jadi teras disiplin, teras kepimpinan, teras emosi adalah 3 bakul yang paling utama, yang paling penting, yang korang kena tinggi. Okay? Kalau korang kurang markah dalam 3 bakul ini, iaitu disiplin, kepimpinan dan emosi, memang agak sukar untuk lulus dalam ujian pada kali ini. Okay, itu dia punya basic dia. Ada 5 bakul, ada 5 teras utama ujian yang korang akan diuji. Okay? Clear Kalau ada yang masih kurang faham, boleh terus tanya di ruang komen. Okay. Jadi, apakah ciri positif yang akan dinilai? Okay, ini adalah 10 ciri positif yang akan dinilai untuk ujian psikometrik untuk bomba ini. Tak kisahlah penguasa bomba ke,
penolong penguasa bomba ke. So ini adalah 10 ciri yang korang kena beri perhatian. Kalau korang tak ada, cuba adakan. Okey, cuba belajar untuk adakan. Tapi ingat, hati-hati sebab ada banyak perangkap yang akan memerangkap korang kalau korang cuba hendak menipu kepribadian. Okey, so pastikan fokus kepada 10 ciri ini. Okey, so kalau ini adalah ciri positif, ini pula adalah ciri negatif yang korang kena beri perhatian. Okey, kalau korang ada ciri-ciri negatif ni, cuba sembunyikan sekejap. Masa jawab exam nanti, cuba sembunyikan kejap ciri negatif ini. Okey, ingat, ini 10 ciri positif dan ini pula adalah 6 ciri negatif yang korang patut sembunyikan. Okey, alright. Ini adalah tips menjawab ujian psikometrik nanti. Okay, yang pertama ini adalah jangan jawab tidak pasti ataupun sederhana. Okay, untuk pengetahuan korang dalam pilihan jawapan dalam ujian psikometrik nanti, biasanya dia ada 4 ataupun 2 pilihan jawapan. Kalau diberi 4, biasanya contohnya sangat pasti, pasti, tidak pasti dan sangat pasti. Jadi pastikan, pastikan korang pilih jawapan yang ada perkataan sangat tu. Okey, sama ada sangat pasti ataupun sangat tidak pasti. Itu cara menjawab dalam psikometrik ini. Sebab perkataan yang ada sangat tu adalah mendapat markah yang paling tinggi berbanding yang di tengah-tengah tu. Jelas Okey, tips yang kedua, hati-hati dengan soalan berulang. Ini yang saya maksud tadi. Hati-hati kalau korang cuba nak adakan benda yang tak ada dan cuba hendak sembunyikan benda yang ada. Kan contoh tadi kan, korang nak nak tonjolkan yang positif dan nak sembunyikan yang negatif. Okey, hati-hati. Okey, hati-hati untuk tip yang nombor 2 ni. Sebab ada banyak soalan yang berulang. Okey, ada banyak soalan yang berulang. Contohnya soalan nombor 1, dia uji tentang berani mencuba. Mungkin dia ulang balik nombor 20. Kemudian dia ulang balik nombor 25. Kemudian dia ulang balik nombor 30. Saya ulang, dia ulang balik nombor 40. Kan itu biasa terjadi dalam psikometrik ini. Jadi tips nombor 2 ni korang kena tanam dalam otak ni. Okey, hati-hati dengan soalan berulang. Kalau korang nak cuba hendak menyembunyikan pun, biar konsisten sembunyi. Jangan tiba-tiba terkeluar. Itu memang habis. Memang habislah exam korang. Okey, jelas So inilah 2 tips yang korang kena beri perhatian. Okey, yang pertama ni jangan jawab tak pasti atau yang sederhana, dan yang kedua ni hati-hati dengan soalan yang berulang. Okey? Right. Ini adalah contoh soalan untuk korang praktis. Okey. Perkara-perkara yang dikatakan oleh keluarga saya membuatkan saya mudah tersinggung. Okey. Kalau korang, apa yang korang jawab? Ya atau tidak? Okey, jawapan yang patut adalah tidak. Okey. Sebab soalan ini dia menguji tentang emosi. Okey, tentang emosi. Ingat tadi, untuk bomba ni ada 3 basket yang korang kena beri perhatian. Yang pertama disiplin, yang kedua emosi, dan yang ketiga apa? Cara berfikir kan. So ini korang kena perhatian. So ini contoh soalan yang melibatkan emosi. So korang kena jawab yang positif. Yang positif supaya ia tidak menunjukkan yang negatif. Okay? Right. Ini contoh soalan kedua. Saya lebih gemar berdiam diri daripada menegur kesilapan rakan saya kerana saya juga melakukan kesilapan. Okey. So untuk soalan ini, apa korang jawab? A, B, C atau D? Okey. So jawapan yang paling tepat, yang paling sesuai untuk korang jawab untuk jawatan penguasa dan penolong penguasa bomba ni adalah sangat tidak setuju. Sebab kalau kawan korang melakukan kesilapan, korang sepatutnya berani menegur. Dan ini juga salah satu sikap yang patut ada dalam seorang ahli bomba. Okey. So ini 2 contoh soalan untuk korang nampak gambaran
bagaimana soalan ditanya dalam psikometrik untuk penguasa bomba dan penolong penguasa bomba. Jadi, untuk lulus, saya amat recommend kepada korang untuk banyak buat latihan. Okay, buat latihan, praktis banyak kali, cari seberapa banyak contoh soalan yang boleh untuk korang buat latihan. Kalau korang banyak buat latihan, korang akan belajar untuk menjadi konsisten, akan belajar untuk menjadi jujur dan seterusnya boleh lulus dalam ujian psikometrik nanti. Okey, untuk membantu korang untuk buat persiapan exam dengan lebih baik, okey, saya ada keluarkan ini. Okey, contoh ataupun rujukan ujian psikometrik di mana dalam e-book ini mengandungi nota penerangan lengkap, penerangan mendalam mengenai ujian psikometrik, dan juga ada 200 contoh soalan psikometrik untuk korang buat latihan, dan jawapan kami berikan berserta dengan penerangannya sekali. Ulang balik, dalam ni ada nota, ada 200 contoh soalan lengkap dengan jawapan serta penerangannya sekali. Okay, jadi mudah untuk korang buat latihan, faham, dan seterusnya boleh rasa lebih yakin untuk menduduki ujian psikometrik nanti. Okay, so bagaimana nak dapatkan? Klik link ini, www.ujianpsikometrikonline.com, yang ada di bahagian description dan juga di bahagian komen di bawah video ini. Okay, terus klik link yang ada di bawah video ini untuk dapatkan rujukan, rujukan ujian psikometrik ini sekarang yang dapat membantu korang untuk menjadi lebih yakin dan seterusnya buat persiapan dengan lebih baik. Okay, jadi so bagaimana? Saya harap korang lebih dah jelas, dah faham dan dah rasa macam mudah je psikometrik ni. Macam tu psikometrik. Macam ni kan. Kenapa aku tak buat dulu? So ini peluang untuk korang buat persiapan exam dengan lebih baik. Okay, jadi terus dapatkan rujukan ujian psikometrik sekarang dengan klik link yang ada di bahagian komen di bawah video ini. Okay, so jumpa lagi dalam video akan datang. Korang yang terbaik. Assalamualaikum.